Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan mengenai sejarah tragedi perkauman, satu pengajaran dan tapak membina pengukuhan kesepaduan sosial dan peradaban Malaysia. Ahli kami terdiri daripada Ahmad Na'imuddin bin Abdul Rahim, Fatin Azura Sufi binti Sufyan, Najihah binti Abdul Rahim, Nurwadaah binti Jamal, Nurin Jazina binti Khairuddin dan Nurul Fitri Ain binti Syaiful Jeffrey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, nama saya Nurwadaah binti Jamal sebagai pembentang yang pertama akan menerangkan pendahuluan tentang tajuk ini. Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Setiap kaum ini mempunyai latar belakang dan identiti yang berbeza. Maka keseluruhan ini digelarkan sebagai masyarakat majmuk yang biasanya dikaitkan dengan Malaysia. Masyarakat majmuk ini pula merupakan masyarakat yang terdiri daripada lapisan kaum yang mempunyai kepercayaan, adat resam dan budaya yang tersendiri. Begitu juga masing-masing mempunyai sejarah kemasukannya. Walau bagaimanapun, air yang jernih pasti ada keruhnya. Begitu juga dengan negara kita yang pernah mengalami rusuhan kaum yang menjadi kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Malah sehingga kini ia turut berlaku. Oleh itu, saya akan menyerahkan kepada pembentang yang kedua untuk mengupas dengan lebih lanjut isu perkauman ini di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Azura Sufi binti Sufyan. Saya akan teruskan pembentangan dengan isu perkauman di Malaysia yang pertama, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. 13 Mei 1969 atau lebih dikenali sebagai peristiwa berdarah di mana berlakunya rusuhan kaum paling dahsyat di Malaysia. Peristiwa ini berkait rapat dengan pilihan raya umum yang diadakan pada 10 Mei 1969. Rusuhan yang berlaku adalah antara kaum Cina dan Melayu yang disebabkan oleh kemenahan pembangkang yang dipelepori oleh kaum Cina. Rusuhan itu berlaku akibat penyokong parti pembangkang berarak di Kuala Lumpur sambil menghina kaum Melayu. Orang Melayu juga ada yang menyerang orang Cina akibat ejekan yang diajukan oleh orang Cina kepada orang Melayu. Seterusnya, kita pergi kepada isu-isu yang bangkit semasa peristiwa 13 Mei tersebut. Pertama, berlaku pembunuhan antara kaum Cina dan Melayu. Berdasarkan laporan dari Majlis Gerakan Negara, sebanyak 196 orang maut manakala 439 orang cedera. Kedua, Kuala Lumpur dikenakan pentah berkurung pada 15 Mei 1969 akibat daripada rusuhan yang berlaku. Sultan Ismail menandatangani perintah darurat. Ketiga, berlaku pindah kuasa dari Tunku Abdul Rahman ke Tun Abdul Razak dengan tertubuhnya Majlis Gerakan Negara yang diketuai oleh Tun Abdul Razak pada 24 Jun. Yang terakhir, dasar ekonomi baru digubal pada tahun 1971 yang merupakan dasar jangka panjang yang mempunyai dua objektif utama, iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan yang kedua, menyusun semula masyarakat. Selain itu, untuk merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin bagi mengembalikan kesepaduan kaum di Malaysia. Selain daripada isu 13 Mei 1969, antara isu perkauman lain yang pernah berlaku di Malaysia adalah isu rusuhan Kampung Rawa. Peristiwa ini telah berlaku pada tahun 1998 di Pulau Pinang. Pergaduhan ini telah melibatkan di antara kaum Melayu dan India. Punca pergaduhan adalah disebabkan pembinaan kuil Hindu dan juga masjid yang dibina secara bersebelahan. Rasa tidak puas hati wujud kerana suasana bising mengganggu di antara satu sama lain yang menyukarkan mereka untuk bersembahyang. Contohnya, penganut Hindu tidak berpuas hati dengan azan yang dikumandangkan di masjid dan pihak masjid juga tidak berpuas hati dengan loceng yang dibunyikan di kuil Hindu. Ini telah menyebabkan pergaduhan berlaku namun tiada kematian yang dilaporkan. Isu perkauman yang seterusnya adalah berkenaan peristiwa Kampung Medan. Peristiwa ini berlaku pada 4 hingga 13 Mac 2001 di kawasan sekitar Petaling Jaya, Selangor. Pergaduhan ini telah melibatkan di antara kaum Melayu, India dan juga segelintir pendatang dari Indonesia. Peristiwa ini bermula dari satu pergaduhan kecil, iaitu apabila seorang lelaki India yang mabuk bergaduh dengan satu keluarga Melayu yang mengadakan majlis perkahwinan di sebuah taman perumahan. Disebabkan pergaduhan ini, ia telah merebak ke kawasan sekitar perumahan tersebut
sehingga mencetus pergaduhan lain yang serius sehingga mengakibatkan 6 orang terbunuh dan 44 orang lagi cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Jazina binti Hairudin bersama teman saya Najihah binti Abdul Rahim akan meneruskan pembentangan dengan implikasi isu tragedi perkauman di Malaysia. Rukun negara merupakan salah satu implikasi isu tragedi perkauman di Malaysia. Menyedari masyarakat berbilang kaum di Malaysia tidak mempunyai satu hala yang jelas, maka kerajaan telah memperkenalkan rukun negara untuk memberi garis panduan yang lebih jelas kepada masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Rukun negara merupakan manifestasi ideologi nasional dengan tujuan mencapai perpaduan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum, bangsa, agama dan warna kulit. Konsep rukun negara yang dibentuk oleh Magerai ini pada asasnya untuk membentuk corak masyarakat Malaysia berdasarkan prinsip hidup yang telah pun wujud dan boleh dijadikan sebagai pegangan masyarakat Malaysia. Seperti yang dibentangkan oleh Fatin tadi, ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. Bagi memastikan matlamat untuk menghapuskan kemiskinan tercapai, kerajaan telah memberikan bantuan kepada golongan miskin. Antara bantuan tersebut ialah seperti program bantuan subsidi baja, beasiswa pelajaran dan program rumah murah. Laporan rancangan Malaysia ke-6 telah menunjukkan bahawa kadar kemiskinan negara pada tahun 1990 telah merosot dan jatuh sehingga kepada 17.1% berbanding 49.3% pada tahun 1970. Tidak cukup dengan itu juga, kerajaan telah cuba memperbaiki keadaan ekonomi dan pada masa yang sama menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum, kerajaan juga telah melancarkan banyak program. Misalnya, program yang berunsurkan ke arah perindustrian, pertanian, pelombongan, pembinaan, pengangkutan, perdagangan dan pertanian khusus buat masyarakat pada masa itu. Yang ketiga, konsep Satu Malaysia. Konsep Satu Malaysia mempunyai elemen-elemen yang dapat menekankan penerimaan antara kaum di Malaysia agar semua pihak saling hormat menghormati antara satu sama lain. Dalam aspek budaya, bahasa dan agama, maka tidak wujudlah perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana kita semua mempunyai hala tuju yang sama untuk memajukan negara. Keempat, dasar kebudayaan kebangsaan. Pelaksanaan dasar ini dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Ia juga dapat memberi pengajaran yang cukup berguna daripada rentetan peristiwa rusuhan kaum Oktober 1945 dan 13 Mei 1969. Oleh yang demikian, dasar ini juga akan menjadi garis panduan untuk mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Fitri Ain binti Syafrul Jeffrey, saya akan membentangkan mengenai langkah memupuk semangat perpaduan antara kaum di Malaysia. Antara langkah-langkah untuk memupuk semangat perpaduan kaum dekat Malaysia ni, yang pertama, rakyat hendaklah menghindari sebarang tindakan yang dapat mencetuskan provokasi kaum. Contohnya, kita mempermainkan bahasa kaum lain. Kita tak reti cakap Mandarin, tapi kita sibuk nak cakap dalam salah, tak reti pula tu. Benda tu boleh menimbulkan kemarahan untuk kaum Cina. Lagi satu, diorang ingat macam kita nak provoke diorang. Tak elok benda tu. Lepas yang kedua, institusi pendidikan perlu bertanggungjawab menyerapkan semangat bersatu padu dalam kalangan pelajar berbilang kaum. Contohnya macam kat sekolah, cikgu yang berperanan. So cikgu boleh buat aktiviti berkumpulan. Jadi anak murid yang terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India tu boleh sekali berkumpulan dan buat kerja sama-sama, bekerjasama dalam menyelesaikan masalah yang cikgu tu bagi. So dekat sini pelajar dah boleh pupuk semangat tu sendiri lah. Yang ketiga, pelajar perlulah belajar dan menghayati sejarah negara agar dapat memahami erti perpaduan negara. Contoh macam tragedi 13 Mei tu ada je dalam buku teks sekolah, buku teks sejarah, tapi dia tak ajar kita secara mendalam. So kalau kita nak tahu lagi dalam mengenai perpaduan kaum ni, keamanan negara semua ni, kita belajar lagi dalam. Kita
cari apa punca sebenarnya yang berlaku tragedi 13 Mei tu. Lepas tu kita boleh ambil iktibar supaya benda tu takkan berlaku lagi akan datang. Dan yang keempat, masyarakat setempat juga memainkan peranan dalam mengukuhkan perpaduan kaum di negara. Contohnya, kalau kita hidup dekat taman perumahan, pastilah ramai orang lain. Saya jiran kita mungkin orang India, lepas tu jiran sebelah orang Cina, macam itulah. So dekat sini kita boleh buat sendiri untuk kita pupuk sendiri semangat tu dengan adakan aktiviti gotong royong ataupun rumah terbuka. Jadi bila dah bergotong royong ni, mestilah kita banyak benda yang kita borak kan. Kita boleh pupuk semangat tu sendiri, tak payah nak tunggu anjuran mana-mana badan berkuasa. Okay, terima kasih. Dan yang terakhir, kesimpulan bagi tajuk ini ialah peristiwa yang berlaku menjadi pengajaran betapa pentingnya masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk terus bersatu padu dan hidup dalam harmoni. Seperti yang telah dikatakan oleh pembentang sebelum ini, betapa pentingnya rukun negara untuk diamalkan dan difahami bagi mengukuhkan jati diri dan menjadikan seseorang itu hidup dalam berwawasan. Seterusnya, pihak kerajaan perlu mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang membangkitkan sentimen perkauman dan menghina agama. Sebagai contoh, dalam era teknologi masa kini ada segelintir individu yang memberi komen-komen melampau dalam media sosial. Jika tidak diambil tindakan tegas terhadap mereka, ini akan menyebabkan individu lain melakukan perkara sama dan tindakan provokatif sebegini amat berbahaya kepada keharmonian negara. Maka untuk menjadi negara yang maju, rakyatnya juga perlu selari memajukan intelektualnya. Sesuai dengan kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.